Baik, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Azam Abdullah untuk edisi pagi ini. Pastikan sahih. Pagi ini kita akan memberi beberapa tepuan kepada beberapa berita palsu melalui portal sebenarnya DMY. Dan kalau kita melihat pada trend sekarang ini, bacaannya terhadap penudaran berita palsu agak meningkat dengan keadaan COVID-19 ini. Ramai yang mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita palsu. Dan sebelum kita pergi ke seterusnya, saya ingin kongsikan kepada anda iaitu pemakluman berita palsu iaitu kenyataan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang ada 4 di sini. Antaranya Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan bahawa Hospital Permai memohon bantuan sumbangan bekalan untuk protection clothing ataupun kita katakan sebagai personal protective equipment PPE. Dan keduanya, Ahli Parlimen Penampang Datuk Dari Lekin menafikan berita bahawa Ketua Menteri Sabah iaitu Timbalan Ketua Menteri dan Ahli Parlimen dari Parti Warisan dikuarantin kerana bergaul dengan pemimpin DAP yang positif COVID-19. Dan juga yang ketiga, MKN menafikan berita dalam 4 nota suara yang mendakwa darurat akan diisytiharkan. Dan yang keempat, PDRM menjelaskan berita melalui nota suara yang mengatakan ada mayat dalam kereta Myvi di RNR Hulu Benam arah utara ke Kuala Kubu Baru merupakan mangsa wabak COVID-19 itu adalah juga tidak benar. Dan item kelima, PDRM menjelaskan klip video yang menunjukkan sepasukan anggota polis menangkap seorang lelaki yang disyaki positif COVID-19 dengan menggunakan pistol perenjak elektrik adalah palsu. Dan kalau boleh, klip video 12 saat itu menampakkan hanyalah simulasi ataupun latihan daripada pihak PDRM. Jika ada situasi sebegitu, itu adalah yang ditunjukkan oleh klip video yang berdurasi 12 saat. Baik, seterusnya makluman berita palsu juga oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ada 4 item di sini. Yang pertama, KKM menafikan pelajar tahfiz bakal menjadi kluster terbaru COVID-19 selepas kluster tabligh. Dan yang kedua, Pos Malaysia menafikan seorang pekerjanya positif COVID-19. Juga KKM menafikan mengeluarkan senarai semak simptom-simptom COVID-19 walaupun senarai semak itu menggunakan logo KKM. Dan seperti yang kita tahu, antara simptom-simptom yang disarankan ataupun dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah batuk, sesak nafas dan sebagainya. Dan apa yang ditularkan itu adalah palsu. Yang keempat, KLN menafikan dakwaan bahawa rakyat Malaysia yang dibawa pulang dari India menaiki pesawat hanya terdiri daripada ahli MIC sahaja. KLN memaklumkan akan terus berusaha membawa balik rakyat Malaysia tidak kira daripada segi ideologi dan juga latar belakang politik, asalkan semuanya selamat sampai ke tanah air. Baik, seterusnya kita nak ke tertingkap pertama sebenarnya MY. Inilah tumpuan kita, iaitu infografik senarai semak COVID-19 oleh KKM adalah palsu yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, senarai semak tersebut adalah palsu dan pihak mereka tidak pernah menghasilkan senarai seperti yang ditularkan. Kalau boleh kita lihat pada di kaca TV anda ini adalah senarai-senarai simptom-simptom yang dikatakan dikeluarkan oleh KKM, ya. Dan ini adalah senarai-senarai yang disahkan palsu oleh KKM sendiri. Seterusnya, hilang selera makan dan deria bau antara simptom baru COVID-19 yang juga ditularkan antara simptom-simptom yang baru, yang mana kita tahu antara simptom-simptom yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan bergejala seperti batuk, demam dan sebagainya. Ini adalah palsu mengenai hilang selera makan dan deria bau antara simptom baru COVID-19. Ini juga menurut Kementerian Kesihatan, berita tersebut adalah palsu dan telah pun tular di media sosial. Dan anda mungkin mendapat berita ini. Kalau dapat berita ini, mohon untuk hentikan menyebarkannya. Baik, seterusnya, beberapa pemimpin Sabah dikuarantin akibat COVID-19. Dakwaan tular yang mengatakan beberapa pemimpin utama Sabah termasuk Ketua Menterinya Datuk Seri Shafie Apdal dikuarantin akibat COVID-19 adalah tidak benar. Ahli Parlimen Penampang Datuk Dari Lekin berkata dakwaan itu tidak benar dan semua ahli Parlimen Sabah sedang bertugas seperti biasa dan memantau kawasan masing-masing. Juga tular satu dakwaan di media sosial yang mendakwa Shafie, Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu dan beberapa ahli Parlimen dari Warisan dikuarantin kerana pernah berinteraksi dengan pemimpin DAP yang dikatakan positif COVID-19 sebelum ini. Baik, seterusnya,
Dakwaan pelajar tahfiz bakal menjadi kluster baru COVID-19 adalah palsu. Kalau kita boleh tengok kepada kenyataan di sini, dikatakan salah seorang pelajar tersebut telah pun positif COVID-19 dan dihantar ke Hospital Sungai Buloh, dan seramai 50 orang pelajar yang belajar di pusat tahfiz berkenaan. Jadi menurut Kementerian Kesihatan, dakwaan tersebut adalah palsu. Baik, ini pula dakwaan seorang pekerja pos Malaysia positif COVID-19 juga yang tular baru-baru ini. Kalau kita boleh tengok ya, ini adalah kenyataan mungkin dimuat naik di Instagram dan sebagainya. Menurut kenyataan Pos Malaysia, satu lagi berita tidak benar mengenai COVID-19 telah tersebar, iaitu mengenai pekerja Pos Malaysia yang positif COVID-19. Jadi kepada anda, elakkan berkongsi maklumat yang tidak sahih. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu kerana kita tidak mahu untuk menimbulkan kerisauan dan juga panik di kalangan masyarakat kita. Baik, seterusnya sebelum kita berhenti berehat, kita ke kandungan mesyuarat pengurusan bencana COVID-19 daerah Kuala Selangor adalah palsu. Ini berita palsu yang seterusnya. Kalau kita boleh lihat di sini, antara kandungannya yang dimuat naik mungkin di laman sosial Facebook dan juga Twitter, mengatakan bahawa daerah Kuala Selangor terbabit seramai 12 orang yang positif COVID-19. Jadi Pejabat Daerah dan Tanah PDT Kuala Selangor menafikan mesej mengandungi 6 perkara berhubung mesyuarat pengurusan bencana COVID-19 Kuala Selangor seperti yang tular itu adalah palsu. Pegawai Daerah Kuala Selangor Muhammad Faisal Abdul Raji berkata mesyuarat penyelarasan memberi tumpuan terhadap beberapa perkara, antaranya pengagihan tugas pasukan keselamatan. Baik, itu antara yang sempat saya kongsikan kepada anda sebelum kita berehat seketika. Kembali selepas ini dengan banyak lagi berita palsu yang ingin saya kongsikan.